Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ في النار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ولا تجعلنا فتنة للقوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نعوذ بك من شرور من عادانا. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. Alhamdulillah, bersyukurlah kita pada Allah SWT yang bagi peluang pada kita dan jagakan selamatkan kita dan selalu mencurahkan berbagai rahmat dan nikmat pada kita. Alhamdulillah, dengan rahmat nikmat Allah SWT kita sesama dapat ke majlis ilmi kita pada hari ini. Alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat yang kasih sekalian, pelajaran kita hari ini adalah kita kembali balik pada pelajaran hubungan dengan zakat, yang mana kita masih bercara berkenaan dengan asnaf yang boleh makan zakat, golongan-golongan mereka yang makan zakat. Ialah asnaf 8 yang mana lalu pada kita dulu. Yang pertama asnaf sinfun yang pertama, golongan pertama, dan golongan yang kedua ialah golongan fuqara dan masakin. Hari ini insyaAllah kita akan masuk dalam golongan yang ketiga yang boleh makan zakat, iaitu al-amilin alaiha. Amil. Al-amilin alaiha ialah pengutip zakat. Pengutip zakat, orang kutip zakat dan orang bertugas berkenaan dengan zakat tu. Itulah tajuk yang mana kita ketara hari ini sebagian padanya insyaAllah. Kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, marilah kita masuk titik yang pertama. Arti amilin alaiha. Nak ambil arti amilin alaiha. Amil ni mana gapo? Amilin orang yang kerja di atas urusan zakat tu. Gapo dia maksudnya? Maksud siapa dia kata? Maksud pada amilin tu. Arti amilin alaiha ialah setiap mereka yang bertugas pada badan zakat. Itu mana amilin alaiha. Setiap orang yang bertugas, orang yang kerja dalam badan zakat. Maknanya dalam kerajaan itu ada badan zakat, ada ongkos zakat. Jadi segala orang kerja dalam ongkos zakat tu masalah amilin alaiha. Masalah amil orang kerja zakat.
termasuk pengutip zakat, itu masuklah. Ha ni cerak-cerak lah orang kutip zakat. Ialah orang yang kutip zakat daripada orang yang wajib zakat atas dia tu. Mana-mana orang wajib zakat, dialah orang berjalan lagi kutip zakat. Itu masalah amilina alaiha. untuk terima zakat. Penjaganya orang jaga zakat. Maknanya bila kutip hipung zakat mari dah, dia kena jaga. Jaga bagi zakat. Sama ada zakat lembu, kubah, zakat gapo apa. Mana zakat harta, zakat gapo mari ada hipung di Baitul Mal hak KJN ni, dia kena jaga. Jaga oleh gedong dia dan sebagainya. Maka itu maksudnya amilin alaiha juga. Orang jaga. Penjaganya, keraninya, puak-puak duk menulis, puak duk catat, puak duk tulis, duk catat, siapa dia beri, tak beri, banyak mana, zakat mana, beri, tak beri dan sebagainya. Jadi itu kerani dia tu masalah amilin alaiha juga. Pembahaginya, orang tolong bagi zakat, tauzik zakat. Fakir miskin mana dia bagi-bagi, dan sebagainya. Itu masalah amilin dan lain-lain lagi masuk belakanglah. Itulah sebagaimana diterangkan dalam Fiqhul Zakah juzuk 2 muka 179 dan Fiqhul Islami juzuk 2 muka 870 dan Fiqhul Sunnah juzuk 1 muka 290 dan Fiqhul Manhaji dalam juzuk 2 muka 61 dan Al-Mursid fi Hukum Zakah muka 119. Jadi maknanya itulah nak faham pada kita kata ini dia masa amilin alaiha. Bukan semata atau orang kutip zakat itu saja dak. Jadi amilin alaiha ni dilantik oleh imam atau naibnya. Mana dilantik oleh imam atau naibnya, mana amin ni adalah orang dilantik oleh imam, oleh KJN. Bila ada KJN, KJN latih. Tak ada KJN, lujnah oleh KJN tu. Kalau tempat kita menjelih lah, kita kata menjelih Islami sebagai badan resmi KJN bagi umat Islam, maka jadi menjadi rantik orang itu jadi amilin, barulah katakan amilin, berkatakan amilin. Kalau itu kerja amilin ni masuk amilin orang tak boleh. Bukan kata amilin itu setakat atau orang kutip zakat saja dak. Akan datang kita akan kenal pula tugas-tugas bagi amilin tu gapo dia kata. Daripada orang semua tadi tugas wajib dia gapo dia kata, kita akan tengok. Itulah kaum muslimin dan muslimat sebagai titik pertama untuk kita nak tahu arti amilin alaiha tu. Kita faham amil ni dia amil. Ini menunjukkan bahawa urusan zakat bukanlah tugas peribadi perseorangan, tetapi dia adalah tugas negara yang mesti mengaturnya dan mengurusnya. Ini dia. Ini menunjukkan bahawa urusan zakat bukanlah tugas peribadi perseorangan. Urusan zakat ni, kutip zakat, cara zakat ni bukan masalah peribadi, bukan sesuatu ada. Bukan mesti masalah seorang. Kau nak awak jadi amil seorang, tak boleh. Tetapi dia adalah tugas negara. Ini tugas negara. Mana urusan zakat tugas negara yang mesti mengaturnya. Maknanya kalau kajian Islam tu, kajian Islam lah yang mengatur benda ni. Mengatur benda ni. Sebab tu maknanya kalaulah dalam negeri kita ni, kalaulah paraba zakat tu pan oleh sepa misalnya, boleh jalan zakat. Kalau tak pan pun, law ni majlis ada sebagai wakil dari umat Islam, majlis kena berjalan zakat ni. Kalau kira tu, mana ini tugas negara, maka menjadi satu juzuk pada negara, walaupun paraba tak ada pan lagi pun, zakat boleh jalan. Pas zakat boleh jalan tu bukan zakat terus haja dak nah. Kita jaga zakat terus ya. Napa hak tu boleh hak tu, hak lain lagi pun nak kira. Dia tugas saya kewajipan hubungan zakat ni menjelih kena kira. Bukan kata kita tak ada nati kita qada tu ya. Bukan. Kalau kutip hak peterah ya, bukan kena wiciceng gapo sebagainya, kita akan tengok tugas ataupun nati bagi amilin alaiha tu gapo dia, kita akan tahu. Jadi kita dapatilah bahasanya urusan zakat ni adalah urusan negara, bukan urusan pribadi perseorangan ataupun sewentua. Tetapi dia adalah tugas negara yang mesti mengaturnya dan mengurusnya. Negara nak atur, kena urus, kena atur apa ini, kena kira. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengutuskan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan juga Ibnu Lutbiyah radhiyallahu anhu untuk menguruskan zakat. Nabi pernah hantar Sayyidina Umar dan Ibnu Lutbiyah untuk pergi
cara hal zakat, kutip zakat dan sebagainya. Jadi menunjuk kata ini adalah urusan negara. Urusan negara. Itulah kaum muslimin dan muslimat yang sekalian sebagai titik pertama untuk kita kenal amilina alaiha, orang yang mengurus hal zakat. Yang kedua, tugas amilina alaiha. Ini tugas, ini penting. Amilina alaiha, tugas gapo dia kata. Nanti dia tu kena buat gapo dia kata, wajib pedianya. Tugas amilin tentang pengaturan dan pengurusan zakat ada banyak. Adalah banyak. Jadi tugas amilin berkenaan dengan pengaturan zakat dan pengurusan zakat, hal zakat ni ada banyak tugas dia. Banyak tugas dia. Antaranya ini antara. Sebahagian daripada tugasnya ni dia. Yang pertama, menghitungkan bilangan mereka yang diwajibkan zakat. Menghitungkan bilangan mereka yang diwajibkan zakat. Dia kena pergi peksa cek tengok dalam kampung dia tu berapa bilangan orang yang kena wajib zakat. Orang kaya ada apa orang, yang orang meniaga tu ada apa orang sebagainya. Jadi kerana orang meniaga nak kutip zakat meniaga dia, orang kaya nak kutip zakat kaya dia tu sebagainya. Jadi untuk cek dalam kampung kawasan dia tu adalah merupakan tugas sebagai amilin. Jadi dia kena hantar lagi. Dia kena hantar lagi cek tengok. Orang kaya, orang miskin, apa tengok tu. Ini satu padanya. Cek orang yang wajib zakat tu apa orang ada kampung kita. Zakat terah tak nak cek dah, zakat terah. Kerana setiap orang Islam tu kena zakat terah belaka dah. Hak tu tak nak cek dah tu. Hak kena cek ni zakat lain. Zakat meniaga ke, zakat padi ke, zakat ikutlah gapo dia. Zakat buah-buahan ke. Memang kena cek tengok. Itu yang pertama, menghitungkan bilangan mereka yang diwajibkan, kena esok. Kena buat setitik mari. Kena pergi cari, pergi peksa tengok. Yang kedua, tugas bagi amilin juga mengetahuikan keberhajatan mereka dan qadar yang memadai mencukupi bagi hidup mereka. Kena tahu juga orang ni keberhajatan hajatlah hana setakat mana keberhajatan. Kam tongkan dia, dia perlu pada gapo dia kata orang ni. Masya-Allah, kalau kaji Islam ngerti dak. Dia boleh tahu sorang-sorang ayat dia tu. Ini tugas. Amilin kena pergi pesta tengok keberhajatan orang ni berhajat gapo dia kata berhajat. Perlu dia. Kalau dia wajib zakat pun gapo dia kata dia kena tahu, dia kena ambil dali, dia kena ambil kira gapo dia kata. Dan qadar yang memadai mencukupi bagi hidup mereka. Mereka tahu kata qadar cukup hidup dia dekat mana. Nak kata yang kaya tu dia cukup ke tak. Itu dia. Kena cek tengok. Itu tugas yang kedua. Ni pun bukan mudah dah ni. Nak pergi cek tengok setiap orang yang agak atas dia tu kena zakat, kecil tengok keberhajatan dia, hajatlah nak ngerti, cukup ngerti, takut itu skor kata dia kaya padahalnya dia tu tak kaya dan sebagainya. Dia susah juga kalau dia mau kata kita kaya, kita tak kaya letih tu. Nak colek demo lama. Colek kaya. Tapi hakikat tak kaya sekali. Sebab tu untuk mentakkidkan benda ni amilin hijau dia kena gicit tengok. Yang ketiga, tugas bagi amilin juga ialah mengetahui apakah perkara yang diwajibkan zakat. Mengetahui apakah perkara yang diwajibkan zakat. Amilin kena tahu. Kalau gapo tik hak wajib zakat. Wajib zakat gapo tik. Orang ni wajib zakat gapo dia. Ada kedak bagian ni pada dia sebagainya. Dia kena cek tengoklah. Tu dia. Yang keempat, mengetahui berapakah qadar yang diwajib padanya zakat. Kena tahu qadar wajib zakat berapa. 2% setengah ke, 10% ke, 5% ke, gapo ke. Jadi banyak qadar wajib zakat dia tu. Jadi amilin tu kena tahu benda ni. Kena tahu. Kena pergi periksa tengoklah. Yang kelima, mengetahui orang yang berhak menerima zakat. Hak ni dulu tahu kata orang wajib zakat, ni kena tahu pula orang berhak terima zakat. Dalam kampung kita tu apa orang yang berhak terima zakat? Orang miskin,
orang mu'allah ada ke dan sebagainya. Berapa orang yang berhak terima zakat dalam kampung kita ni? Bilangan mereka berapa orang, keberhajatan mereka, berhajat gapo sengati orang ni mesti berhajat gapo. Jadi bila tahu keberhajatan dia tu boleh jadi kita boleh makaya dia. Bila kita klik pada zakat, nak beri seorang miskin tutup kaya dia, kita boleh beri 20,000, 30,000 dia kaya dia tahun ni, boleh buat kerja dan sebagainya. Jadi boleh tahu keberhajatan mereka itu. Semua ni adalah tugas amilin. Kerja amilin ni. Mengetahui keberhajatan mereka, mentakidkan keahlian mereka, mentakidkan keahlian ngoti. Miskin ngoti gedak dia ni, wisyak dan lain-lain lagi. Tengoklah, semua ni merupakan tugas bagi amilin. Masya Allah. Jalik selain mengatur molek cukup benar. Kalau wah ni so pun masa po segar dah dan masyarakat kita ni. Boleh tahu dah penduduk kita. Yang keenam, menghimpun zakat. Ni biasalah ni. Ada maklum dah menghimpun zakat. Jadi amilin himpun zakat dan meletaknya mengikut apa yang ditugas kepadanya. Jadi kutip zakat kena letak dana, kena beri dana mengikut hak ditugas dia lah. Telah beri tugas pada dia, beri nati dia lah mana, dia kena buat mengikut tu lah. Dan tiada harus dia menggunakan sesuatu pun dari zakat itu untuk dirinya, dan juga tiada harus dia menyembunyinya. Jadi bila kutip zakat dah ni, tak boleh dia tu nak guna untuk diri dia. Kerana zakat ni bukan untuk diri dia dah. Sungguh dia amilin, tapi dia tu tak boleh guna untuk diri dia. Dia kutip. Lepas tu dia kena letak, dia kena buat mengikut nati hak ditugas pada dia tu. Jadi nak guna untuk diri tak boleh, dan tak boleh juga, dan juga tiada harus dia menyembunyinya. Nak susuk tak boleh. Boleh dah tu nak susuk tak boleh. Tak ada amat dah pula. Itulah dia kaum muslimin dan muslimat, gambaran kasarnya hubungan dengan tugas bagi amilin ataupun kewajipan amilin, nati hak amilin hak kena buat tu. Jadi kalau amilin buat semua ni pun banyak dah kerja dia tu. Bukan sikit ni, kita dengar tu sikit ya, tapi bagi cara petibat sengati, cara pelaksanaan sengati bukan sikit tu. Tu je. Nak esok, nak gapo, nak pergi jalan lah kampung, nak tahu orang tu belah hajat, orang ni kaya, orang gapo, banyak perkara lah benda tu. Masya Allah. Inilah dia apa dia gambaran masyarakat Islam. Ia duduk bawah naungan Islam. Bawah naungan zakat tu pun maknanya satu benda yang cukup beri bahagia dah pada masyarakat. InsyaAllah. Itulah kaum muslimin dan muslimat yang kesian hubungan dengan tugas amilin. Kita berlangkah pula pada nuktah titik yang ketiga, iaitu syarat-syarat amilin. Syarat amilin, kita kenal pula syarat amilin, apa dia syarat ni. Ini besar juga ni, penting ni. Syarat amilin ni. Syarat pada amilin itu beberapa syarat sebagai berikut. Ini beberapa syarat. Di antaranya adalah ia seorang muslim. Amilin kena seorang muslim. Jika ada ini, tak latihlah kafir itu jadi amilin tu. Jadi orang amilin, orang kutip zakat ni adalah orang muslim. Kerana zakat adalah satu rukun daripada rukun Islam, dan satu wilayah, satu pengurusan ke atas orang Islam. Zakat ni satu rukun Islam, dan satu perkara yang ambil tindakan terhadap orang Islam. Kalau tu kena orang Islam lah cara hak ni. Kafir nak cara tak nak wilayah tak orang Islam tak boleh kafir ni. Yang nak urus tak boleh, kena orang Islam juga. Lagi pula satu kerja yang disyarat padanya amanah. Jadi kerja zakat ni perlu pada orang ada amanah, dan orang kafir tidak ada padanya amanah. Biasanya kafir tak ada amanah. Wal kafirun humuz zalimun. Kafir ni zalim, dia tidak letak benda tu pada tempat dia dengan sebenarnya. Kalau itu nak latih dia jadi ambil ni pun tak boleh. Kata Umar radhiyallahu anhu, Umar Khattab radhiyallahu anhu katanya, la ta'taminuhum wa qad khawwanahumullah. Itu Sina Umar kata, ini tangkal pada pukul zakat juz 2 muka 286. Maksudnya janganlah kamu menaruh amanah pada mereka itu. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah membilangkan mereka orang yang berkhianat. Ini kaedah ni besar ni Sina Umar, bukan bab zakat saja dak ni. Sina Umar kata, la ta'taminuhum, jangan mentaruh cahaya pada mereka itu, pada kafir ni. Jangan cahaya setara hatilah pada kafir ni. Waqad khawwanahumullahu ta'ala, sungguhnya mereka telah membilangkan mereka itu oleh Allah orang yang berkhianat. Saya bila dah kata kafir ni adalah orang yang berkhianat.
kata jangan taruh hati pada mereka itu. Kalau sayang-sayanglah, tapi janganlah taruh hati rapat pada mereka itu, kerana mereka itu adalah telah memberi khianat oleh Allah Ta'ala, sebagaimana kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kalau itu kita nak latih kafir, kutip zakat tak boleh. Itu syarat pertama. Syarat bagi amilin ialah seorang Muslim. Yang kedua, hendaklah ia seorang yang mukallaf, iaitu berakil balik. Biasa dia ni. Kena akil balik. Untuk kutip zakat. Yang ketiga, hendaklah dia seorang yang amin, beramanah, kerana dia seorang yang diamanah kepadanya harta-harta orang Islam. Ini besar ini. Hendaklah orang yang amilin itu orang yang beramanah, amin, beramanah, kerana dia seorang yang diamanah kepadanya harta-harta orang Islam. Kerana dia akan diserah dari dia harta orang Islam. Orang Islam akan serah zakat dia pada dia. Kalau tak ada amanah, habis punah harta orang. Sebab tu syarat dia tu orang yang beramanah. Ini besar amanah ni. Yang keempat, hendaklah ia seorang yang mengetahui hukum-hukum zakat sekiranya dia diserah untuk pengurusan umum dalam hal zakat. Ini kalaulah dia seorang yang serah nanti secara umum hal zakat, dia kena tahu hukum zakat semuanya. Maknanya kalau dia diserah untuk urusan zakat secara umumnya, segala umum tu dia kena tahulah dia ni. Dan sekiranya urusannya juz'i, ia terbatas, yang mesti dilaksanakannya, maka tidak disyarat padanya mengetahui, melainkan mengikut sekadar yang dibatas padanya. Melainkannya dia ni diberi tugasnya juz'i, secara juzuk, bahagian ni ya. Bahagian kerani ya. Tak apa, dia kena habanci, dia kena jelas habanci dia tu. Jadi tugas dia ni bahagian banci. Tak apa, dia tak kena gaduh hal lain-lain, taklah habanci dia ni. Mana kalau beri tugas secara juz'i, secara satu juzuk, satu bahagian tertentu, maka dia kena benar-benar tahu hubungan dengan tugas dia yang tertentu itu. Itu dia. Kalau beri umum, kena tahu secara umum. Kalau secara juz'i itu. Masya Allah. Itu tengoklah tugas beri pada dia tu. Ini bila masuk pada zakat, hak sengotinya. Jadi bila nak tumbuh pada zakat tempat kita tu, wallahu alam lah, nak tumbuh baitul zakah, badan zakat dia sebenar, kita tak tahu lagi tempat kita ni bila nak tumbuh. Jadi hak sengoti. Kalau ada pun, mana ada bukan resmi dak lagi, hanya dak ada dalam kalangan kita hak berasa nak buat. Berasa kata bagi setengah orang tu berasa ada kewajipan kita nak cara hal ni, maka dia terbentuklah satu jenah, satu puak dia tu untuk cara hal zakat. Itu bukan resmi lah, itu kena pakat teh. Kena pakat teh. Tak apa, molek satu segitu, tapi bukanlah resmi kerajaan. Bukan resmi dah. Yang kelima, hendaklah ia seorang yang berkeahlian padanya dan mampu melaksananya. Dia kena ada orang yang ahli bagi dia, keahlian. Orang yang apa maknanya keahlian dalam benda tu. Dia boleh kerja dalam benda tu. Kalau dia tak mampu kerja, tak boleh. Tak boleh sandar kerja pada orang yang bukan ahli dia. Jadi bila sandar, idza usnidal amru ila ghairi ahli fantazir sa'ah. Idza usnidal amru ila ghairi ahli fantazir sa'ah. Bila kita sandarkan kerja, serah kerja pada orang yang bukan ahli dia, fantazir sa'ah, tunggulah masa hancurnya. Kalau itu kena orang ada ahli dia lah untuk menjaga zakat ni. Jadi dalam balai zakat ataupun jadi amilin ni, maka tidak memadai sekadar amanah jua, malahan mesti disertai dengan kemampuan dalam melaksanakan urusannya. Maknanya amanah saja tak cukup, kena ada mampu mikong samat, dia ada kemampuan dia untuk kerja, keahlian dia dalam kerja tu. Amanah saja pun tak cukup. Orang tak pandai kerja, ada amanah saja pun dia akan hancur juga. Sebab tu kena ada amanah dan berkeahlian dalam bidang itu. Itu adalah syarat yang kelima bagi amilin. Syarat yang keenam, ketiadaan disyarat padanya kemiskinan, kerana dia mengambil habuannya dengan tugas kerjanya mengikut kadar kerjanya, bukanlah dengan sebab kemiskinan. Ini syarat yang kena, maknanya antara syarat dia tu orang miskin.
Jadi amilin nak bagi zakah ni bukan syarat miskin tak. Tak miskin pun tak apa. Orang kaya pun tak apa. Jadi amilin alaiha ni. Kerana apa? Kerana dia mengambil habuannya dengan tugas kerjanya mengikut kadar kerjanya. Kerana amilin ni dia ambil habuan dia mengikut kadar kerja dia. Mengikut tugas kerja dia. Maka kerja ialah mana boleh beri kepada dia, sama dia kaya atau miskin. Bukanlah dengan sebab kemiskinan. Dia ambil habuan dia bukan sebab kemiskin, dia ambil sebab tugas dia. Tugas dia. Kita jangan silap faham. Di ujung cara kita ni adalah kita jangan silap faham. Yang kita silap faham ni adalah pelaksanaan kita tu duduk di silap. Kita faham kata amilina alaiha ni kita sedekah zakat kita ke dia. Kita nak faham kata bila amilin mari tu kita pergi sedekah. Saya sedekah zakat pada amilin. Bukan sedekah dia. Itu terima zakat. Kita terima masa tu. Dia kena hijau dulu. Dia hipung dulu. Dia hijau dulu. Lepas tu hujung hijau dia tu. Dia hijau gapo banyak beri kepada persing dia. Bukan kita pergi sedekah dia tak. Sebab tu kena ada badai zakat. Badai kerajaan. Hipung zakat. Berniaga zakat gapo. Dia kutip. Dalam masa sebulan ni kerja dia agak tak berapa persen nak bagi kerja. Cabut tu bagi kerjanya. Bukan pergi sedekah pada tuai zakat sedekah dia 100%. Oh, sedap goma dia. Bukan. Ini pak silap-silap kita ni. Zakat terah kita pun dah silap agak lagi tu. Amilin untuk kutip masjid tu bukan sedekah kepada amilin. Serah ke dia. Dia kena sedekah lepas tu. Kita pergi sedekah. Jadi hak dia sedekah. Ada tak? Jadi dengan itu maknanya syarat kemiskinan taklah syarat untuk amilin. Kaya pun tak apa. Tapi dia kena kerja. Lepas kerja tu pihak kerajaan tengok berapa sepatut kerjanya. Jadi mengikut akal-akalannya ayat tu tak lebih pada 1/8%. 1/8 sen sampai. Tak lebih ada tu. 1/8 sen sampai. Boleh hanya bagi rapai. Yang lebih pada 1/8 tu. Itu dia. Itulah syarat yang ke-6. Syarat yang ke-7, hendaklah dia dilantik oleh imam atau naibnya penggantinya. Ini dia. Bila dia ambilin pengganti itu, kena imam latih. Kena kerajaan latih. Ini, latih dia. Jadi, kalau lah bukan kerajaan latih itu, tak ada ambilin lagi lah. Hak sebenarnya. Itu syarat yang ke-8. Jadi tempat kita ni ambil ini menjelih latih. Okey lah. Mana ambil darurah tempat kita ni sebab kerana bukan kerja Islam. Jadi boleh duduk tarat tu pun tak apa dah. Tapi segi tugas kerja tu kena jelas lah dalam kerja-kerja bagi ambilin tadi tu. Ambilin kena royak. Kena royak pada orang zakat. Jangan sedekah ke dia. Serah ke dia. Serah ke dia. Lepas tu dia akan sedekah. Jadi barulah kena pada tempat ianya. Kalau tidak, maka kita akan tak kenalah rusak dalam pelaksanaan kita tu. Yang ke-8 sebagai syarat terakhir bagi syarat amilin, ia tiada menerima gaji pada mizaniah bajet negara. Ni syarat. Dia tak terima gaji kerajaan. Amilin dia tak terima gaji kerajaan. Sekiranya dia menerima gaji, maka tiada harus dia mengambil sedikit pun daripada zakat. Kerana dia telah pun menerima gaji pada Baitul Mal dan kerjanya adalah umum. Maknanya kalaulah dia jadi karacakan, terima gaji kerajaan dah, pasti dia ambilin pula, kita boleh widah zakat dia. Walau yang kutip mari pun, tak boleh widah. Sebab apa? Sebab widah gaji ke dia. Daripada anggap peramaan konrat, tebahan konrat, ada siap dah. Mizaniah bajet kerajaan tu telah widah pada dia gaji bulan ni. Maka kutip zakat tu hijau dia dah. Tak nari semula dah. Faham tak? Dia. Maknanya kalau porobopan orang jadi karacakan bahagian zakat, dia kutip zakat tak nari zakat dah. Dia kutip. Itu hijau karacakan. Faham tak? Itulah kaum muslimin dan muslimat sekalian hubungan dengan apa dia maklumat kita berkenaan dengan amilin alaiha, orang yang bertugas hubungan dengan zakat. Dia kutip zakat dan perkara yang berada hubungan dengan zakat tu.
Itulah kaum muslimin dan muslimat sekalian, rasanya cukup kita setakat ni hubungan dengan zakat pada hari ini bukan dengan ambilin, dan kita akan masuk dalam hadis hari ini insya-Allah sebagai dua pelajaran yang kedua untuk kita hari ini insya-Allah. Kaum muslimin dan muslimat sekalian, pelajaran kita kedua sebagai dalam jam pertama juga ialah kita sambung hadis 40 kita ni. Hadis 40 kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wasajma'in. Kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, pelajaran kita seterusnya ialah kita bacakan hadis Nabi SAW, hadis 40 hidangan ruhi. Tajuk yang ketiga ialah memenuhi masa dalam beribadat kepada Allah. Bagi ikhwan-ikhwan mana ada muzakirah ni, ada buku ni, hadis 40 ni, boleh buka tengok. Kita duduk dalam muka yang ke-10. Muka yang 10 insya-Allah. Tajuknya memenuhi masa dalam beribadat kepada Allah. Kita kena penuh masa kita untuk ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Lah mana tu kita dengar Nabi SAW dapat beri pengajaran pada kita dan nasihat pada kita. Qala alaihi salatu wassalam, qala Allah Taala, qala innallaha ta'ala yaqul, innallaha ta'ala yaqul ya ibna adam tafarragh li'ibadati amla sadraka ghinan wa asudda faqrak wa illa taf'al mallatu yadayka syughlan wa lam asudda faqrak. Hadis riwayat Tirmizi juzuk 3 muka 308 dan Ibnu Majah 5 muka 52, duduk dalam silsilah al-hadis as-sahihah juzuk 3 muka 346. Hadis ni cukup molek untuk kita tu jadikan sebagai hamba abdi pada Allah yang beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata innallaha ta'ala yaqul ya ibna adam tafarragh li'ibadati amla sadraka ghinan wa asud faqrak wa illa taf'al mallatu yadayka syughlan wa lam asud faqrak. Maksudnya sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kursi ni, hadis kursi pagi ni bukan Quran dak. Saya kata melalui lidah Nabi, tapi bukanlah jadi ayat Quran, dikatakan hadis kursi. Tuhan kata, ya bena Adam, wahai anak Adam. Tuhan suruh anak Adam, suruh manusia semua hamba dia ni yang merupakan anak Adam, penuhkanlah masa engkau untuk beribadat pada aku. Ni dia, penuhkanlah masa engkau untuk beribadat pada aku. Tuhan suruh anak Adam, suruh penuh masa kita untuk ibadat ke dia. Masya Allah. Karena Tuhan awak kita ni Tuhan rakyat mula dah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Aku tak jadikan jin dan manusia mereka untuk ibadat pada aku, untuk sembah aku. Allah jadikan jin dan manusia, kita ni manusia, ialah untuk sembah Allah Ta'ala, untuk ibadat abdi kepada Ta'ala. Kena sembah Tuhan, kena ibadat pada Allah Ta'ala. Ibadat Tuhan ni, kita kena peluah ibadat ni, jangan terus sepik ibadat. Takut kita dapat kata tafarragh kerana ibadati, penuhkanlah masa engkau tu untuk ibadat padaku ni, semayang Quran macam maya tak beradu, Quran tak beradu, zikir tak beradu. Kerana ibadat tu bukan ibadat saja, ibadat ni semua dalam bentuk ibadat kita pada Allah Ta'ala. Jadi semua tidak ibadat. Kalau kita meniaga pun jadi ibadat pada Allah. Tafarragh li ibadati, penuhkan masa ibadat terhadap bab niaga molek, dikena molek, jujur dalam niaga, halal bukan haram dan sebagainya. Siapa masa semaya, masa puasa dan sebagainya, we penuh tu. Dari kan merang supaya juga ibadat kan merang, ibadat dalam politik. Tafarragh li ibadati dalam bab kan merang, dalam bab politik. Duk atas jalan landasan tahaya betul, ya kena, bukan mengarut, bukan mengacau, bukan mengarut, bukan menipu dak dan sebagainya. Jadi segala gerak-gerik itu ibadat pada Tuhan belaka. Itulah tafarragh li ibadati. Penuhkanlah masa kau tu untuk ibadat padaku.
Jangan kosong. Masa kita tak boleh lebih kosong. Jadi kosong ibadat pada Allah, ibadat pada taghut tak sih. Seminit pun, satu winati pun jadi ibadat pada Ta'ala. Tak jadi ibadat pada taghut. Tak ibadat pada syaitan daripada hawa nafsu. Tafarraq dengan ibadati, saya kata. Penuhkanlah masa engkau tu untuk ibadat pada aku. Habis kita. Mana? Kalau kita hijau pun jadi ibadat, kita menyakur jadi ibadat, kita buat kata tutup jadi ibadat, kita jual jadi ibadat. Jadi bila duduk atas lalas Tuhan, dalam ajaran Tuhan, jalan Tuhan yang betul, jadi ibadat belaka dah. Alhamdulillah, luah ibadat kita. Jangan kita duduk pada ibadat atau semaya, puasa, zikir, baca Quran, ibadat di masjid semacam itu satu juzuk ibadahnya. Satu juzuk ibadahnya. Bukan semua ibadat di situ dah. Itu satu juzuk. Itu ibadat ruhi. Itu dah. Itu maknanya kita dapatlah seruan Allah, ya bena Adam tafarraq min ibadati, wahai anak Adam, penuhkanlah masa engkau untuk beribadat padaku. Kalau itu, bila mu penuh masa mu ibadat padaku, gapo nak balas? Amla sadraka ghinan, nasya, aku memenuhkan dada engkau dengan kekayaan. Masya Allah. Kalau kita penuh masa kita ibadat Tuhan, kita penuhkan dada kita dengan kaya. Kaya. Kaya ni kaya dada, kaya jiwa. Laisal ghina an kasatil Arab, Nabi kata. Bukan kaya tu kena banyak harta. Innamal ghina ghinan nafs. Sungguh kaya tu kaya jiwa. Kaya jiwa ni. Jadi bila kita ibadat kita hati tu kaya. Kita tak ada nak berbuat nak jijak orang dak, sebab kita tu duk ibadat Tuhan. Kalau jijak orang, mana kita tu tidak jadi ibadat pada Allah, bukan jadi ibadat pada taghut. Faham tak? Kalau orang dalam bidang politik, kalau ibadat Tuhan hati kita jijak orang. Jadi bila ibadat hati tu dia kaya. Kaya jiwa dia. Cukup dengan kekayaan mana Allah bagi jiwa dia tu. Kalau harta pun maknanya dia cukup dengan kekayaan yang mana ada dalam jiwa dia. Dia tak ada lah nak serah orang, nak ambil haram orang, nak tipu orang, tak ada dah. Kalau orang tak ada ibadat aku tu, kita tengok kelihatan ni. Ini dia. Jadi inilah kelebihan kita penuhkan masa ibadat kepada Allah, ialah Allah tanamkan sifat kekayaan jiwa dalam diri kita. Ghinan nafsi, itu kaya semati. Kalaulah kaya harta tak kaya jiwa, miskin semua, tak cukup semua. Kaya harta tapi tak kaya jiwa, tak cukup semua, miskin semua. Dia nak serah orang macam, nak tipu orang, nak makan orang, ikut ada gapo, ya tak cukup semualah dia tu. Kerana dia miskin. Miskin jiwa. Alhamdulillah, kalau kita buat ibadat semati, kita kaya jiwa. Kita tak gaduh lah nak menyerah orang ataupun nak melanggarkan hak-hak orang lain tu. Alhamdulillah. Itulah Tuhan kata, penuhkanlah masa engkau untuk beribadat pada aku, nasya, aku memenuhkan dada engkau dengan kekayaan, dan aku sumakkan atau tutupkan kepakiran engkau. Aku tutup pakiran. Saya tutup kepakiran, tak nak pakai. Bila kaya, saya katuk pintu miskin. Kaya jiwa dah, tak ada miskin jiwa. Tak ada miskin jiwa ni, kaya jiwa dah lah, alhamdulillah. Tak ada kemiskinan, tak ada kata ada tengok orang nak melanggar orang, tak ada dah. Alhamdulillah, ini hasil pada barakah ibadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perlu pada kita tu beribadat pada Allah dengan sesungguhnya. Dan sekiranya engkau tidak berbuat seperti yang demikian, ini saya kata, wa illa taf'al. Dan sekiranya engkau tidak berbuat seperti yang demikian, kalau mu tak buat sesuatu, mu tidak pernahkan masa mu untuk ibadat pada aku, bahkan mu jadi ibadat pada galang-gatik ni, syirik ni. Ibadat pada galang-gatik, masa mu tu beri pada nafsu gatik, masa mu tu beri pada syaitan gatik, masa mu macam-macam dan sebagainya. Kalau lah mu tak buat sebagaimana aku perintahmu tadi, wa illa taf'al, dan sekiranya engkau tidak berbuat seperti demikian, malaktu yadaika syughlan, tentulah aku memenuhkan dua tangan engkau tu dengan kesibukan kerja. Tak penuh. Penuh tangan kita sibuk kerja. Walam asda faqrah, dan tidaklah aku menyumakkan ataupun menutupkan kepakiran engkau. Kalaulah kita tu tidak penuhkan masa kita ibadat pada Allah, maka Allah akan penuhkan tangan kita dengan kerja. Tekai kau tu, tekai. Dia tekai macam tu.
Nampak dia mau kerja ni, deki dia mau kerja, tekan ni, mengenal orang. Hak ni jual ni, dia mau jual banyak tu, kita jual tekan. Murah daripada dia mau pula. Tekan. Hak barang ni pula tekan, ikut dia, tekan belakang. Maknanya, penuh tangan itu dengan kerja. Tapi, walam asda fakrak, dan tidaklah aku menyumakkan atau menutupkan kepakiran. Tak hilang agak kepakiran tu. Kepakiran sifat pakir berhajat tu tak habis dia diri dia. Sebab apa? Sebab kerjaan dia tu ia tidaklah jadi ibadat pada Allah Ta'ala. Penuh dengan salah kerja, tekan kat ni sebagainya, tapi kepakiran tak habis-habis dalam jiwa dia. Sebab itulah maknanya na'udzubillah min zalik. Macam-macam lah jadi manusia hari ni dengan sebab dia tu tak cukup. Kaya dah dengan hartanya tak cukup lagi waktu dia kerja pula benda-benda haram, atau nak kaya lagi dan sebagainya. Tak cukup lagi, benda haram lagi sebagainya. Akhirnya, dia tu akan jatuh dalam kulubuk kemanasaan Allah, na'udzubillah min zalik. Sama ada dunia ataupun akhirat nanti. Itulah kaum muslimin dan muslimat yang sekalian. Hadis ni adalah cukup molek. Cukup molek untuk mengasuhkan jiwa kita dan diri kita hubungan dengan penuhkan ibadat kita, penuhkan masa kita dengan ibadat pada Allah SWT, maka Allah akan memenuhkan dada kita dengan sifat kekayaan. Alhamdulillah, kaya jiwa ni seni. Kaya jiwa ni seni. Makan sedap kaya jiwa ni. Orang miskin jiwa makan tak sedap, tidur tak lena. Tak seni dia, tak seni. Dia duk bubuk semua, duk berlambak. Kalau bahasa tamneng pun buang-buang tamneng. Itu maknanya ibadat lebat tamneng tu pula tu. Bubuk nak tamneng. Takut aku tak boleh pisah. Nak kok tu, kok ni, kok tu, ketika apa bunuh-bunuh dan sebagainya. Bubuk tamneng itu panggil. Tak, ya jiwa tak kaya, jiwa miskin. Tak kena berhajat semua tu. Na'udzubillah min zalik. Inilah maknanya satu rezeki yang barakah Allah bagi orang yang penuhkan masa jadi ibadat pada Allah. Allah tanamkan sifat kekayaan jiwa. Ini kita perlu. Makan ikan tambah pun sedap. Nasi. Tidur pun leno. Duduk pun seni hati. Sebab apa? Sebab kita tak ada nak deki demo, tak ada nak bubuk dengan demo. Kita cukup dah dengan apa yang mana Allah bagi. Maknanya jadi apa dia? Orang panggil cukup dengan apa yang mana Allah bagi pada kita. Tidaklah kita tu halaba lebih pada apa yang mana Allah telah takdir pada kita tu. Alhamdulillah, inilah kekayaan. Semoga Allah tanam sifat kekayaan pada kita, insya-Allah. Itulah kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, satu hadis, dan kita tengok intisari sebagai syarah ataupun petikan pada hadis ni. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala menyuruhkan hamba-Nya supaya membenarkan masa hidupnya dengan beribadat hanya kepadanya jua tanpa bersyirik sesuatu pun. Inilah Allah suruh kita. Allah suruh kita untuk kita penuhkan masa ibadat pada dia, tidak syirik dengan dia sama sekali. Jadi bila lagi kau lain itu syirik dengan Tuhan dah. Syirik dengan Tuhan dah. Ibadat ini merangkumi luas pengertiannya. Arti ibadat ini merangkumi luas pengertian sebagian saya katakan tadi, bukan hanya terbatas pada jenis-jenis ibadat sya'id abudiyah, bukan terbatas, bukan hanya capak untuk ibadat sya'id abudiyah dalam bentuk ibadat di solat, zikir, baca Quran dan lain saja, bukan setakat itu dah. Ibadat itu luas, maka termasuk dalam ibadat itu segala gerak kerja manusia dalam setiap bidang hidup mereka mengikut cara halal dan diredai oleh Allah SWT. Jadi segala ibadat itu masuk segala gerak gerik kerja kita. Segala gerak gerik kerja kita kerana Allah, duduk atas batasan Allah, jalan Allah, landasan Allah, dan perkara yang mana Allah redha jadi ibadat pada kita belaka, insya-Allah. Jadi ibadat pada Allah Taala melalui kerja-kerja kita tu, insya-Allah. Itulah kaum muslimin dan muslimat. Kita faham molek bab ibadat ni. Jadi kerja hidup kita tu jadi ibadat Tuhan belaka. Hak ni besar sekali. Sila ibadat Tuhan jadi ibadat pada galan capung dengan Tuhan, dia bersyirik dengan Allah Taala. Nauzubillah min zalik. Itu yang pertama. Yang kedua, balasan daripada tumpuan seseorang dalam ibadatnya hanya pada Allah jua adalah balasan yang cukup menyenangkan jiwa. Masya Allah. Balasan Tuhan bagi orang tumpu ibadat hanya pada Allah ni, satu balasan yang cukup menyenangkan jiwa. Balasan cukup tenang jiwa dia, iaitu Allah akan membenarkan dadanya ataupun jiwanya dengan perasaan kekayaan jiwa. Ni dia. Allah penuh dada dengan perasaan kaya. Perasaan kaya jiwa cukup dan seronok
bahagia dengan apa yang dikurniai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cakap manalah bagi dia sunat, dia cukup pada masalah. Jadi supaya sikit papian dah kita tu cukup dengan apa dia yang mana Allah bagi tu. Tak ada nak lobang hak demo, tak ada nak melanggar hak demo, tak ada nak serai hak demo. Kita tenang ingat kita. Kita ada banyak ni alhamdulillah, tak ada rezeki demo dak. Itu maknanya kita ada ibadat pada Allah Taala. Minit hidup kita jadi ibadat, tetapi hati kita tu ada hubung dengan Allah Taala. Tidaklah kita tu deki ataupun dia ikutlah apa dengan cemburu pada galai, maka itu akan keluar daripada batas ibadat pada Allah Taala. Nauzubillah min zalik. Alhamdulillah, inilah dia. Ini bukan mudah ni. Bukan mudah untuk nak dapat kekayaan jiwa. Sebab tu Nabi ingat tu laisal ghina an kasatil arab. Bukanlah kaya tu dengan sebab banyak harta. Innamal ghina ghinan nafsi. Sungguh kaya tu kaya jiwa. Kaya jiwa. Nak kaya jiwa ni lah besar sekali. Nah. Alhamdulillah. Yang ketiga, sekiranya seseorang itu tidak dapat membenahi hidupnya dalam beribadat pada Allah, maka Allah akan memenahkan kedua tangannya dengan segala kesibukan dunia yang bermacam-macam bentuk. Kalau seorang itu tak boleh penuh ibadat pada Allah, Allah akan penuh tangan dia tu dengan kesibukan dunia. Sibuk dunia, berbuk nak kata, berbuk nak thumbnail dan sebagainya, macam-macam. Harta lagi, hak thumbnail lagi. Sibuk dengan dunia. Lepas tu dia haru habis, harulah otak dia habis. Kalau kabut habis. Nauzubillah min zalik. Minta selamat kita pada demikian itu. Sekiranya seseorang itu tidak dapat memenuhi hidupnya dalam beribadat pada Allah, tak boleh penuhkan hidup dia dengan ibadat pada Allah, maka Allah akan memenuhkan kedua tangannya dengan segala kesibukan dunia yang bermacam-macam bentuk. Banyak macam bentuk sibuk dunia ni, terheboh dalam jiwa dia tu. Sebab dia tak pernah masa untuk ibadat, terheboh bubuh kesibukan bagi dia. Dan tidak cukup tangan untuk menyelesaikan segala kerja itu. Tak cukup tangan. Tak cukup nak selesai. Wah ni pun tak kena, wah ni pun tak waktu tak habis dan sebagainya. Jadi sebab salah belaka. Pas boleh kedak sepanak, tak boleh juga. Tak boleh juga sepah hati nak tu. Ada. Nauzubillah min zalik. Itu dia. Bila nauzubillah, bila tak ada ibadat sungguh, duit pun habis, hati pun sakit. Semak tu pun tak boleh, habis banyak. Oh, risuah tu, risuah ni. Oh, kira-kira tak email tu, jaga tak email tu. Risuah tak email balik kira-kira. Ada. Tak email pun berbuk. Sampai kira-kira ke makam masjid pun berbuk juga tu. Bila tak ada kaya jiwa tu, dia kejadilah. Kejadilah. Tu nauzubillah min zalik. Anak semak-semak tapi duk je lah kaya jiwa. Siapa dia agak terdiri dia tu adalah orang yang berkeahlian, okey. Semak lagi, Allah akan capakkan hati hamba dia tu, timur dia, semak dia. Itu terserahlah pada Allah Ta'ala. Tu sahara bahasa sibuk, tu sahara bahasa bosel, sahara bahasa, itu sangat. Jadi, kalaulah kita duk bahasa sibuk berdoa tu, ini masalah ni. Masalah dalam kata kita tak kaya jiwa kita, miskin jiwa kita. Nauzubillah min zalik. Dan tidak cukup tangan untuk menyelesaikan segala kerja itu, tetapi ia tidak tercapai juga segala angan dan cita-citanya. Tak apa angannya dia, angan-angan dia tak boleh, cita-cita tak boleh. Lepas tu dia kos kabut lagi, kerana modal pun habis, tamdeng pun tak boleh. Kau teruk kepada. Dan Allah tidak juga menutup pintu kepakirannya. Dia tak tutup pintu kepakiran dia. Duk pakir gitulah, duk susah gitulah, duk bahasa berhajat gitulah dari jiwa dianya. Duk sumak-sumak gitulah, duk ketak jiwa dia lah. Nauzubillah min zalik. Inilah kita beringat. Masya-Allah, cukup molek hadis Nabi yang bagi ajaran pada kita. Untuk ajar umat, Nabi ajar umat supaya umat ni adalah duk atas jalan betul. Allah ajar hamba dia supaya hamba dia atas jalan betul, dan untuk senang hamba dia. Masya-Allah, kita yakinlah bahawa ajaran Tuhan adalah cukup molek. Yakin ajaran Tuhan cukup molek, ajaran Tuhan cukup beri bahagia pada manusia kalau kita mengikut mengertinya. Tapi kalau kita menyelingi padanya, maka kita akan susah, kita akan penat, dan kita akan letih lah. Dunia letih kerana tu, kerana tak tafarraq li ibadati, tak penuh masa untuk ibadat Tuhan. Jadi ibadat bukan lain.
Ibadat bukan lain. Ibadat pada nafsu dia, ibadat pada tamneng dia, ibadat pada tu, pada ni. Maka dia kelak kabut habis. Jadi jadi gonya kocok habis dalam jiwa, ya otak dia sebagainya. Tak tetap. Nauzubillah min zalik. Inilah apa yang akibat daripada kita tak pernah ke ibadat pada Allah Ta'ala. Sebab tu usahakanlah, carikanlah jalan untuk kita nak buat bagaimana supaya nak jadi semua hidup kita jadi ibadat pada Allah Ta'ala. Itulah kaum muslimin dan muslimat sekalian. Yang keempat, ibadat pada Allah dalam segala bentuk dan memenahkan masa dalam ibadat pada Allah adalah sebab dan punca kebahagiaan seseorang. Ibadat kepada Allah dalam segala bentuk dan memenahkan masa dalam ibadat kepada Allah adalah sebab dan punca kebahagiaan seseorang. Kita ingat, ibadat Tuhan dalam segala bentuk. Supaya ialah sampai sebagian saya katakan tadi, dalam segala bentuk. Sama ada saat ta'budiyah, bentuk ibadat semaya puasa, ataupun ibadat dalam ekonomi, ataupun ibadat dalam sangkum dalam masyarakat, ataupun ibadat dalam politik sebagainya. Jadi segala bentuk ibadat dan kita penuhkan masa ibadat itu kepada Allah, itu adalah semua itu punca kebahagiaan seseorang. Adalah sebab dan punca kebahagiaan seseorang. Punca di situ. Sebab dan bahagia di situ. Jadi ibadat Tuhan inilah punca bahagia. Punca kebahagiaan. Tidak syirik dengan Tuhan. Bila mari syirik, ya mari dah. Bila syirik dengan Tuhan, dia mari segala penyakit dah. Dan akan dirasai tenang dan bahagia di dalam jiwanya. Akan rasa tenang, akan rasa bahagia oleh jiwa. Serta ada perasaan yang mencukupi dengan apa yang dapat daripada Allah SWT. Kita berasa cukup. Tuhan bagi kita cukup. Setakat ni kita cukup. Setakat ni makan ni kita cukup. Alhamdulillah. Redha dengan apa yang mana Allah bagi. Tidak melanggar orang. Itulah maknanya kaya jiwa kita. Alhamdulillah. Serta ada perasaan yang mencukupi dengan apa yang didapat daripada Allah SWT. Rasa cukup dengan apa yang mendapat daripada Allah Ta'ala. Setakat ni Tuhan bagi pada kita. Inilah maknanya orang Islam ni, Tuhan letak kita ni kena ada ar-ridha bil qada wal qadar. Beriman qada dan qadar, redha qada dan qadar, ni dia. Si tempat pakar ni. Tempat nak pakar redha dan qada dan qadar, beriman qada dan qadar, ni dia. Siapa tempat yang kepikiran, tempat susah, tempat gitu ni, ingat, ini qada Tuhan, ini qada Tuhan. Nak lagi tak boleh dah. Nak lagi tak boleh dah. Itu dia. Jadi Tuhan bagi kita banyak ni, alhamdulillah redha kita. Kita setakat ni alhamdulillah. Bila terredha, tenang jiwa kita. Senang hati kita, bahagia hidup kita, alhamdulillah. Tak ada nak bubuk gapo dengan orang, tak ada nak bubuk kekayaan pada pakak pada apa pada, alhamdulillah. Jadi serta ada perasaan yang mencukupi dengan apa yang didapati daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tenang dan bahagialah ia dalam hidupnya. Tenanglah, bahagia dalam hidupnya. Maka tidak adalah manusia atas dunia ni yang mana manusia naknya ialah bahagia. Ini di antara perkara yang manusia tutup atas dunia ni, nak bahagia. Cuba tanya, nak apa? Nak bahagia, nak kaya, nak bahagia. Kaya tak senang, nak apa? Kaya tak senang, nak apa? Pangkat tinggi, tamnen tinggi, tak senang, nak apa? Duh nak beringat semua itu ni. Beringat tu, beringat ni, bunyi tikus krep, orang masuk lah tu. Dan sebagainya. Buat apa? Sebab perkara yang mana manusia tuntut atas dunia ni ialah nak bahagia. Nak bahagia. Maka alhamdulillah, bila kita dapat ibadat pada Allah Ta'ala dengan sepenuhnya, kita akan dapat bahagia, dan itulah tuntutan manusia, insya-Allah. Itulah kaum muslimin dan muslimat sekalian, hubungan dengan perjalanan kita hari ini yang mana kita dapati daripada hadis Nabi SAW yang mengajarkan kepada kita berkenaan dengan memenahkan masa untuk ibadat kepada Allah, mengikut bagaimana perintah Allah dan seruan Allah pada kita sebagai anak Adam. Ya bani Adam, tafarraq li ibadati amla sadraka ghinan. Alhamdulillah, wahai anak Adam, penahkanlah masamu untuk ibadat padaku, aku akan penahkan dadamu dengan kekayaan. Semoga Allah jadikan kita pada orang kaya, insya-Allah,
jadi orang yang penuh ibadat kepada Allah, dia kaya insya-Allah. Itulah kaum muslimin dan muslimat kesian untuk kita hari ini, dan cukuplah setakat ini insya-Allah. Wassallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.